Pada kesempatan ini saya suka mengulang kaji mengenai puasa 6. Bagi yang sudah mula puasa 6 pada 2 hari Syawal, alhamdulillah. Bagi yang belum mula, bersiap-siap untuk mula insya-Allah. Cuma satulah perlu diingatkan. Bila dah puasa tu nanti, jangan siarkan di Facebook lah. Kadang sahabat-sahabat selalu, alhamdulillah saya dah 5 hari puasa, alhamdulillah saya dah raya. Tak payahlah. Sebab puasa ni ibadah. Ibadah dia, kontak dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Suruhkanlah ketaatan kamu sebagaimana kamu menyorokkan kesalahan kamu. Jadi jaga-jagalah, takut riak, itu ajalah. Jadi perbincangan sekali ini adalah mengenai puasa 6. Selepas puasa Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala dengan syariat agama Islam ni menggalakkan kita supaya buat puasa satu lagi, itu puasa 6 Syawal. Begitulah agama, sentiasa membuka peluang, membuka pintu supaya kita sentiasa dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis satu ibadah, datang lagi satu ibadah, supaya kita sebagai umat Muslim sentiasa ada peluang untuk dekat, untuk berhubung kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta. Allahu Akbar. Ma arhamak, ma ahlamak ya Rabb. Jadi pada kesempatan ini nak bincang sikitlah pasal puasa 6 ni, supaya ada sedikit motivasi untuk kita semua. Yang pertama, suka saya mulakan dengan ayat ini, Surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku menanya kepada engkau, wahai Muhammad, tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Ayat ini menerangkan kedekatan antara Allah dengan hambanya. Dan ayat ini tak ada kena-mengena dengan puasa. Tapi ayat ni di tengah-tengah ayat menceritakan puasa. Ayat 183, kutiba alaikumusiyam. Selepas ayat ni pun ayat cerita puasa lagi. Jadi ahli tafsir mengatakan bahawa puasa tu salah satu hikmahnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sempena dengan puasa 6 ni pun macam itulah. Mudah-mudahan dengan bertambahnya puasa ni, bertambah lagi kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu yang menarik lagi daripada ayat ni, ada beberapa ayat yang hampir senada dengan dia, hampir sama. Umpamanya pada ayat yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Surah Al-Baqarah 189. Tengok, yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepada engkau tentang anak bulan, hilal. Allah Ta'ala kata, qul, katakanlah. Tengok tu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab. Kalau ada orang bertanya macam ni, jawab macam ni, qul hiya mawaqitu linnas. Katakan anak bulan itu adalah waktu-waktu untuk manusia dan untuk haji. Katakanlah ya Muhammad, jawabkanlah wahai Muhammad. Serupa dengan ayat ni, yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya tentang apa yang nak diinfakkan. Qul, katakan ya Muhammad,
ma anfaqtum min khairin, apa saja yang kau infakkan daripada hal-hal yang baik, maka utamakanlah walil walidain, untuk dua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang-orang yang musafir yang habis bekalan musafir mereka. Surah Al-Baqarah 215. Jadi tengok, yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau, qul, katakan ya Muhammad, jawabkan ya Muhammad. Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad SAW jawabkan macam ni. Begitu juga banyak ya, ada berbelas-belas ayat yang serupa dengan ini. Semuanya pakai yas'alunaka anil khamri wal maisir. Mereka tanya kepada engkau wahai Muhammad tentang khamar dan judi. Allah Ta'ala kata kul, katakan ya Muhammad, jawabkan ya Muhammad, pada kedua benda tu ada dosa besar. Ini surah Baqarah 219. Tetapi pada ayat yang tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, Allah tidak sebut situ kul, jawabkan ya Muhammad. Allah jawab sendiri, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku memperkenankan permintaan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada aku. Surah Baqarah 186 tadi. Jadi ayat ini menurut ahli tafsir, ya, di antaranya tafsir Al-Misbah, isyarat bahawa setiap manusia walaupun banyak dosa, ya, dapat langsung berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa perantara. Maknanya apa? Apabila hamba-hambaku, dan satu hal lagi, hamba-hamba tu pakai ibad. Hamba ni ada ibad, ada abid. Yang ibad ni adalah hamba-hamba yang taat, yang baik, berbeza dengan abid, hamba-hamba yang penuh dengan dosa. Jadi Allah Ta'ala bahkan di sana tahu ibadi, hamba-hambaku. Jadi isyarat demi isyarat, ya. Jadi menunjukkan apa? Orang-orang yang puasa tu Allah panggil dia sebagai hamba-hambaku yang baik, bukan abidi, tapi ibadi, hamba-hambaku yang baik. Kemudian dia pakai ku, hamba-hambaku. Kemudian itu tadilah dia tak pakai kul, jawabkan ya Muhammad. Tidak, Allah Ta'ala direct, fa inni qarib, sesungguhnya aku adalah dekat. Tambah lagi fa inni, sesungguhnya. Jadi adalah beberapa isyarat-isyarat yang memuliakan orang-orang berpuasa itu. Jadi ini menunjukkan, kata tafsir Al-Misbah, setiap manusia tu walaupun bergelumang dengan dosa, tapi bila dia kembali kepada Allah, dia seru Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan perkenankan doanya. Kalau dia minta ampunkan dosanya. Jadi isyarat supaya fa inni qarib, aku ni dekat, direct aja, tak payah pakai perantara. Ya, kadang setengah kita bila nak bertaubat pakai perantara sepulan, ya, pakai perantara orang-orang tertentu. Begitu juga minta hajat, kadang-kadang pergi ke kubur, ya, kubur sepulan. Kalau tak macam tu, tak dapat keampunan, tak dapat apa yang dihajati, sebab kita ni penuh dengan dosa. Itulah antara alasan mereka. Tapi dengan ayat ni, apalagi ayat ni selepas berpuasa, jadi menunjukkan orang puasa tu macam mana pun dosanya, Allah Ta'ala dekat sama dia, Allah Ta'ala akan ampunkan. Kemudian isyarat juga bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sangat dekat kepada manusia, dan sebaliknya, manusia pun sangat dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, itulah
isyarat daripada fa inni qarib, tanpa ada menggunakan qul fa inni qarib. Ya. Mengapa Allah Ta'ala itu dekat? Dekat di hati, dekat pada manusia, dekat pada hambanya. Kerana ilmu tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ada pada fitrah manusia. Ilmu tentang kewujudan Allah ada pada manusia. Memang ialah fitrah. Fitrah kita ni, roh kita ni pun datang daripada Allah Ta'ala. Jadi bila bab cerita Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia memang terus kontak. Ya? Tak payah pakai dalil-dalil tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Teringat saya cerita Fakhrul Razi. Satu ketika berjalan dengan murid dia yang ramai. Lalu ada perempuan tua. Perempuan tua tanya, siapa yang kamu iringi itu? Maka murid-murid Fakhrul Razi ni kata, oh, ini syekh besar. Dia mempunyai beribu dalil tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hebat. Beribu dalil. Orang tua perempuan tu kata, dengan selamba je dia kata, kalau tidak kerana beribu syak, beribu keraguan, maka tidak perlu kepada beribu dalil. Selepas selang beberapa masa, murid-murid ni cerita kepada Imam Fakhrul Razi tentang cerita ni, tentang cerita orang tua ni. Maka Fakhrul Razi kata, Allahumma inni as'aluka imanan ka imanil ajais. Ya Allah, beri aku iman macam keimanan orang-orang yang tua tadi. Maknanya tak perlu kepada dalil tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab fitrah manusia tu yang Allah Ta'ala cipta tu. Jadi dia memang kontak dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak perlu kepada dalil. Kemudian lagi, dan bukti wujudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu pun terbentang luas. Tengok alam, tengok ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni. Jadi tak ada yang mengingkari tentang kewujudan Allah, tentang keberadaan dan kedekatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, kecuali orang-orang etis yang gila lah, yang mengatakan setiap benda itu ada, dia akan dapat dilihat. Kalau tak dapat dilihat, maka benda itu adalah tidak ada. Ya, panjang cerita orang etis ni, mungkin masa yang lain lah. Ya. Tafsir Al-Misbah mentafsirkan ayat idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi kesimpulannya tadi, bahawa orang puasa tu dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sempena dengan tu, jom kita puasa lagi, iaitu puasa 6. Ya, kita diberikan peluang untuk puasa lagi, iaitu puasa 6. Perlu juga disampaikan di sini fadilat tentang bulan Syawal dulu. Ada apa pada bulan Syawal? Ya, supaya kita faham nanti bahawa bulan Syawal ni ada keistimewaan. Rupanya bulan Syawal ni, yang hebatnya bulan Syawal ni, salah satu keistimewaannya adalah puasa 6. Kelebihan bulan Syawal adanya puasa 6. Lalu ada apa pada puasa 6? Kita sunatkan puasa 6. Ada apa pada puasa 6? Saudara-saudara, puasa 6 ni adalah puasa yang besar pahalanya. Ya, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana ka siyamid dahri. Siapa-siapa yang puasa Ramadan, dah habis puasa Ramadan, kemudian dia iringi dengan 6 pada bulan Syawal, ya, 6 hari pada bulan Syawal, maka dia sama seperti puasa satu dahar
dahar ni ada yang katakan setahun, ya. Di sini mungkinlah setahun, tapi ada juga dahar ni 1 abad. Jadi itulah makna dia, bahawa puasa 6 ni bila kita puasa, jadilah puasa kita tu Ramadan tambah puasa 6 macam kita puasa setahun. Lama tu. Sebab apa? Sebab setiap kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Hadis ni riwayat Muslim 1164. Macam mana dikatakan jadi setahun? Maka ada dikatakan dalam Al-Quran, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa-siapa yang berbuat kebaikan, maka dia mendapat 10. Ini satu kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu kebaikan kita buat dibalas dengan 10 gandaan. Berbeza dengan kejahatan. Kalau kita buat kejahatan 1, maka dibalas 1. Kita tidak akan dizalimi. Alangkah ruginya kita bila yang 1 tu mengalahkan yang 10. Kebaikan 10, kejahatan 1, tapi kejahatan lebih banyak dari yang 10. Jadi 1 tu lebih banyak dari 10 kita buat, masya-Allah. Rugi betul lah. Na'udzubillah. Jadi 30 hari puasa tambah 6, tambah 6, 30 bulan Ramadan dan 6 bulan Syawal. Jadi 360. Maknanya setahun. Jumlah hari setahun. Dengan perincian dia, 30 hari itu sama dengan kali 10 kebaikan, 10 ganjaran. Jadi 300. Yang 6 hari itu pula dikali 10 jadi 60. Jadi jumlah semua adalah 360. Itulah yang dikatakan kasiyamid dahri. Dia sama dengan puasa setahun. Maknanya kalau setiap tahun kita buat puasa 6 ni, puasa Ramadan, puasa 6, maknanya setahun. Kemudian tahun depan setahun. Tahun depan setahun. Maknanya kalau seumur hidup tu kita buat puasa tu, maka samalah kita puasa sepanjang-panjang tahun tu. Mudah-mudahan boleh kita buat benda-benda ni. Kemudian satu nak bincang lagi bab yang ini tadi ni. Siapa yang telah puasa Ramadan, soma, kemudian dia iringi dengan 6 hari pada bulan Syawal. Ada beberapa masalah yang perlu kita tahu juga, yang perlu kita ulang kaji juga. Yang pertama, puasa 6 ni disunatkan. Sama ada mazhab Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad disunatkan berdasarkan hadis ni lah. Hadis ni riwayatkan Muslim dan imam-imam yang lain pun ada riwayat hadis ni lebih kurang. Kecuali Imam Malik. Imam Malik mengatakan bahawa puasa 6 ni makruh. Sebab dia tak jumpa pada tabi'in semasa dia hidup dulu membuat puasa ni. Tapi dengan dalil ini disunatkanlah. Cuma orang-orang murid-murid Imam Malik mengkaji sebab Imam Malik memakruhkan itu. Sebahagian mereka mengatakan sebab bulan Syawal ni adalah hari gembira, jadi tak munasabah bila dijadikan dia hari berpuasa. Hari puasa, hari raya ni adalah hari untuk makan dan minum. Jadi kata ulama-ulama mazhab Malik, bila tak ada kecacatan atau tak ada membuat kerusakan pada hari raya itu sendiri, maka hilanglah kemakruhannya. Jadi umpamanya kalau sedang raya tu sedang makan, makanlah, tak usah puasa dulu. Jangan setengah orang kadang orang sedang ramai datang ke rumah, dia 2 hari raya dah mulai puasa. Tak munasabah lah macam tu. Maknanya kalau sedang tamu, anak-anak cucu, saudara mara sedang datang, takhirkanlah sedikit puasa tu. Sebab masa puasa ni 1 bulan. Bulan Syawal ni, bulan Syawal ni 1 bulan. Jadi puasa untuk 6 hari tu boleh ditakhirkan sedikit.
Kemudian lagi yang kedua, boleh ke niat puasa ganti disatukan dengan puasa 6 Syawal? Maka ramai pendapat ulama mengatakan tak boleh. Sebab hadis ni lah, siapa yang dah puasa Ramadan, maknanya dah lengkap Ramadan tu, baru diiringi dengan sunat Syawal. Sunat puasa 6. Jadi sebaiknya qada dulu baru puasa 6. Sebab qada tu wajib, puasa 6 tu sunat. Maka ulama kata tak boleh disatukan, dia mesti asing-asing. Adalah sebahagian ulama di kalangan mazhab Syafi'i, tapi saya perhatikan ada yang mendaifkan, melemahkan pendapat tu, bahawa boleh ditashrik, digabungkan antara puasa qada dengan puasa 6. Wallahu a'lamu bishawab. Tapi walaupun ulama-ulama mazhab Syafi'i itu membolehkan, cuma pahala puasa 6 tu tak sama dengan pahala puasa 6 yang bersendirian, yang tidak disamakan dengan puasa qada. Tapi kalau bagaimanapun, kalau dia puasa sunat, kebetulan puasa 6 tu adalah pada hari Isnin, maka diniatkan dua-dua dapatlah, sebab dia sunat sama sunat. Atau puasa 6 ni sekali dengan puasa Ayyamul Bid, hari-hari putih, iaitu 13, 14 dan 15. Itu bolehlah digabungkan, InsyaAllah dapatlah pahalanya dua-dua sekali, sebab sunat sama sunat. Itulah lebih kurang apa yang dapat disampaikan di sini. Kemudian yang kedua, puasa Syawal dan puasa Sya'ban, puasa sunat. Ulama kata dia macam solat sunat rawatib, qabliyah dan ba'diyah. Jadi puasa Sya'ban tu qabliyah, macam sembahyang ada sembahyang qabliyah, dan puasa Syawal ni macam sembahyang sunat rawatib yang ba'diyah, yang gunanya adalah untuk penyempurna, pelengkap sebarang kekurangan yang terdapat pada yang fardu. Macam qabliyah ba'diyah tu, sembahyang wajib kita tu, sembahyang zuhur tu umpamanya, ada kekurangan-kekurangan, maka dengan adanya sembahyang sunat rawatib ni, dia boleh menutupi nanti pada hari kiamat. Bila dicek dalam satu hadis kudusi, bila dicek ibadah-ibadah kita yang wajib, masuklah sembahyang, ada kekurangan-kekurangan, maka Allah akan suruh malaikat cek ada tak sembahyang sunat yang dia buat. Kalau ada, maka Allah suruh lengkapkan puasa sembahyang yang wajib. Serupalah dengan puasa ni. Di hari kiamat besok, bila dicek puasa kita, adalah berlubang-berlubang, adalah koyak-koyak sikit. Tapi dengan adanya puasa-puasa sunat ni, insya-Allah kekurangan-kekurangan yang merupakan titik-titik hitam atau kerusakan-kerusakan puasa tu, maka dapat ditutup dengan dengan puasa-puasa sunat, insya-Allah. Jadi perlu kita ada puasa sunat Syawal ni sebagai menutupi kekurangan pada puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga, kita merasakan seronok berpuasa selepas puasa Ramadan. Itu mesti kita rasakan. Lepas kita puasa Ramadan, nak puasa 6 lagi, seronok, gembira, kita suka hati nak puasa 6 ni. Itu tanda diterimanya puasa Ramadan tersebut. Sebab bila Allah menerima amalan hamba-Nya, Allah akan beri taufik untuk buat amal soleh selepas itu pula. Itu tanda ibadah kita diterima. Allah akan beri lagi taufik. Taufik ni serupa hidayah lah. Cuma hidayah tu tunjuk macam tu aja. Tapi kalau taufik ni diiringkan dia. Sebab kata Sya'rawi, kalau hidayah ni
kita tanya polis, mana nak jalan nak pergi Kuala Lumpur, maka polis akan jawab, masuk jalan ni, ikut jalan tu sekarang, terus saja sampai Kuala Lumpur. Itu namanya hidayah, kasih petunjuk. Tapi kalau taufik ni, bila kita tanya polis, mana jalan nak pergi Kuala Lumpur, dia kata, mari sini. Dia bawakan kita terus sampai Kuala Lumpur. Itulah taufik. Jadi bila Allah menerima amalan hamba-Nya, Allah akan beri taufik, bawakan, dia ringankan kita untuk amal seterusnya pula, amalan taat yang lain pula. Maknanya bukan sekadar tunjuk hidayah dalam Al-Quran, dalam hadis macam tu, tapi Allah bimbing kita. Macam kita lah kalau nak sembahyang subuh kan, kalau Allah bagi kita taufik untuk sembahyang subuh tu, ringan aja kita, seakan-akan kita dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke masjid. Berbeza dengan kalau kita nak sembahyang subuh tu lah, kemainlah susahnya. Itu tak dapat taufik lah tu. Dah nak pergi pula, kunci pula tak entah ke mana-mana letak, lama-lama tak jadi pergi ke masjid. Itu tak dapat taufik lah tu. Jadi itulah saudara, bila Allah Subhanahu Wa Taala terima ibadah kita, dia akan bagi pahala ibadah yang diterima tu adalah seronok beribadah sekali lagi dengan ibadah yang lain. Serupa dengan dosa, bila maksiat kita buat, salah satu siksa atau azab di dunia ni, Allah Ta'ala mudahkan kita buat maksiat yang lain pula, ketagih. Hati-hati kalau kita buat maksiat tak taubat, kita nak lagi buat maksiat, dan maksiat tu mudah aja kita buat, ringan je, seronok aja kita buat, tak terfikir siksa bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan puasa 6 ni, mudah-mudahan itu adalah pertanda bila kita puasa Ramadan seronok, selesa, senang hati, suka hati kita puasa 6 ni, menunjukkan puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal, insya-Allah. Berikutnya, puasa Ramadan menghapus dosa. Ini hikmah puasa 6. Bila puasa Ramadan hari itu dah menghapus dosa, dan semua ganjaran orang-orang puasa tu dibalas pada hari raya fitrah ni, dan itulah hari anugerah pada bulan raya ni, Syawal ni, hari anugerah pada bulan raya ni. Bila kita puasa 6 pada hari raya ni, bulan Syawal ni, maka itu adalah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersyukur, ya Allah, Kau limpahkan, Kau sempurnakan pahala puasaku pada bulan Ramadan tu. Ya Allah, Kau sudah hapuskan dosa-dosaku sebab puasa Ramadan hari itu. Maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, rasa senang hati kita terima kasih kepada Allah Ta'ala dengan puasa pula. Itulah di antara hikmah daripada puasa 6 ni. Faedah-faedah puasa 6 ni dapat dilihat pada Lataiful Ma'arif, yang dikarang oleh Ibn Rajab, muka surat 394. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita taufik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.